Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini kita cerita tentang tarik mata. Jadi hari ini kita nak cerita tentang 15 jenis makanan untuk masalah mata. Banyak masalah yang serius-serius kita tak payah cerita sampai kanser dan sebagainya, itu tak perlu kita cerita. Yang penting yang selalu kita tengok, tiap-tiap pagi bangun, setengah orang ada tarik mata sikit, ada setengah orang sampai nak buka mata pun tak boleh, betul tak? Dia terkatup. Sebenarnya tarik mata ni normal. Kalau yang sedikit-sedikit dan you tak ada masalah sampai tak boleh buka mata, semua tu masih diiktiraf sebagai normal. Okey, dan selalunya dalam masa seminggu dia akan hilang sendiri dia. Selalunya disebabkan ada mucus, ada skin cell yang dah mati kat situ, ataupun ada habuk-habuk dan sebagainya. Waktu siang disebabkan kita kalau ada benda-benda yang macam habuk pun, kadang-kadang mata ni very sensitive, betul tak? Dia boleh berkelip-kelip. Kecuali kalau you tengah tengok WhatsApp cerita baik-baiknya, ataupun tengok laptop ke komputer, you memang tak kelip mata sangat, sekerap 20 kali. Yang biasa masa rehat 20 kali seminit ni, kelip-kelip mata ni. You tengok saya pun tak sampai 20 kali sebab saya tengah fokus dengan anda. Tapi kalau kita dalam keadaan sembang-sembang, dalam keadaan kita relax, tengah makan-makan, dan dengan kawan lah katakan, 20 kali tu normal. Average antara 10 hingga 15 tu kebiasaan. Okay? Tapi kalau bawah pada 10, dan selalunya kalau kita tengok handphone kita, kadang-kadang especially orang yang main game tu, faham tak? Dia kalau fokus sangat-sangat tu sampai kadang-kadang 4 kali, 5 kali je seminit. Jadi ini yang menyebabkan ada juga klip tu, mata tu boleh membasahi ataupun mencuci atau mendetokskan. Itu tujuannya kita klip mata, faham tak? Sebab cecair kita ni boleh kita macam basuh dia, macam mandi lah, faham tak? Tetapi kalau masa kita tidur kan kita tutup mata, dan 20% daripada kita pula tak tutup mata secara rapat masa tidur. Menakutkan juga, betul tak? You tengok suami you, tak suami pula, tak semestinya lelaki, betul, wanita pun ada yang tidur yang orang kata tak tutup rapat mata tu. Ini semua disebabkan kenapa saya cerita tu, sebab dia boleh jadi dry eye. Kan bila kita tak tutup mata rapat, dia angin pukul ke, ataupun kita dalam keadaan yang statik, ataupun dalam aircon room kan. Jadi sama juga kalau you duduk kat luar tempat yang terlalu banyak berangin. Kalau you pergi tepi pantai katakan, dah lah dengan dia punya panas, dengan dia punya kelembab humidity dia tu kan sampai berpeluh-peluh, tak apa juga, boleh juga berair mata semua. Tapi kalau kering, memang nanti malam pula you tidur lagi, kekeringan tu lah, dry eye tu juga boleh menyebabkan bila mucus tu keluar, cecair tu keluar, tapi you tak gerak, tak klipkan mata, dia boleh berkumpul. Jadi cecair inilah, yang kepekatan inilah bergantung kepada kalau color apa pula. Tengah daripada anda, colornya tak kuning-kuning, dia macam berair tapi dia melekat-lekat je. Tapi bila dah mula kuning, ataupun warna-warna yang apa tu, setengah orang kata sampai nak color orange pun dah, ataupun color kuning lah yang paling kerap, ataupun putih, macam warna nanah tu, selalunya kalau kuning dengan putih ni kita kena check betul-betul, sebab kebanyakan daripada anda adalah disebabkan oleh infection. Maklumlah, kita terdedah kepada asap, kepada habuk, kepada bakteria, kepada virus pun, dan selalunya kalau dah kuning tu atau putih-putih tu ada bakteria lah, faham? Dan ini perlukan anda mendapat rawatan daripada doktor mata. Okey, kalau boleh dia orang tu bagi antibiotik ke, ataupun dia bagi ointment ke. Dan saya kata tadi juga dalam masa seminggu harusnya dah clear. Ada juga orang yang jenis yang ada block kat dia punya tear duct, saluran air mata dia tu. Itu pun kadang-kadang menyebabkan you melekat dia punya cecair yang nak keluar, ataupun air biasa daripada mata kita pun kalau nak keluar, dia jadi macam orang panggil macam melekat lah. Sebab bila dia 8 jam ataupun 6 jam you tidur tu, dah cukup lama untuk dia menjadi pekat. Okay? Dan saya tak apa risau benda tu, tapi yang saya agak risau nanti kalau you gatal pula. Sebab bila dah campur dengan gatal tu, dia kemungkinan you ada masalah alergi. Kadang-kadang setengah orang sampai salah makan pun boleh sampai gatal mata juga. Tapi selalunya bahan-bahan yang kena mata tu menyebabkan you react, bertindak balas sampaikan gatal. Dan bila you gosok ataupun you
macam nak garu tu, setengah orang tenyih sampai puas, sampai merah mata. Tengok besok pagi dah ada infection pula. Sebab apa, tangan kita pun kadang-kadang tak bersih juga kan. Setengah orang pula ada yang dipanggil mata dia jadi berair. Asyik berair je satu. Sebahagian lagi pula yang kering je, tu dia panggil dry eye. So sama ada watery eye pun tak normal, kalau kering pun tak normal. Dia patut je steady macam you dengan eye sekarang ni, you tak sedar pun. Ini lagi satu kebesaran Allah. Mata ni kalau tak ada air je, you dah tak senang duduk, faham tak? Ataupun dia berair banyak sangat, dia tiap kali nak pakai tisu, nak pedap, nak lap dia pun tak seronok hidup kita. Diorang juga ada masalah yang lebih teruk seperti macular degeneration. Macula tu maksudnya di belakang mata tu, dekat retina tu kan, dia punya point tu, kalau you punya belakang tu dah mula, bahagian belakang tu kan namanya retina kan. Kalau dia dah mula rosak, lama kelamaan you punya vision you, penglihatan you cuma nampak kat periphery, you nampak kat tepi je, kadang-kadang tengah tak nampak apa, ataupun kelabu. Itu pun lama kelamaan dia lebih teruk, you kena buat sesuatu lah. Kena jumpa doktor pakar, of course. Ada yang pernah dengar glaukoma juga kan. Glaukoma tu macam blood pressure lah, tapi dalam mata. Selalunya 15 hingga 20 mm mercury lah dia punya ukuran. You punya pressure ke ruang dalam mata tu, kalau tinggi sangat boleh menyebabkan retina tu macam orang panggil bukan saja rosak, dia boleh panggil detachment. Dia boleh terrelay daripada, ataupun tidak melekat lagi dah kat bahagian retina belakang tu. Dia macam terkopak macam tu. Itu bahaya. Okay. So disebabkan terlalu kuat sangat you punya pressure, sampai kan boleh menyebabkan macam blood pressure juga kan. Kalau stroke kat luar kat kepala kita, kalau kat mata boleh jadi sampai buta. Sebab apa? Dia dah terkoyak daripada retina dia tu. Dan ada juga orang dapat eye floaters, nampak macam ada cacing-cacing lah, nampak bilik ataupun macam floating, tak dia macam terapung-apung di dalam pembandangan, dalam you punya vision tu, nampak benda-benda halus-halus ataupun berkabus ataupun macam kapas-kapas. Jadi ini macam semut-semut nampak bergerak-bergerak ni. Itu floaters. Okay. Penyakit seperti short sighted, long sighted tu biasalah kan, yang nak pakai spek tak pakai spek ni. Ada orang masalah double vision pun ada. You nampak eye ni macam dua. Okay, jadi dua orang macam tu kan. Ada satu lagi penyakit sampai jadi juling mata pun, kalau teruk sangat sampai dah tak nampak atau jadi blur vision, kita kena betulkan. Strabismus namanya. Kalau bermasalah, you terganggu, harian you tak boleh nampak dengan jelas dan sampai pening, sampai nak jatuh semua tu, lebih baik you jumpa pakar mata. Jangan jumpa optician. Tahu tak, bukan saya kata you jangan pergi jumpa kedai cermin mata tu. Kalau nak pakai spek sunglass atau cuma nak tukar power semua boleh kat situ, tapi kalau nak check betul-betul, kalau ada masalah, itu bukan tempat dia, bukan kedai cermin mata. Okay, you kena pergi ophthalmologist, betul-betul yang pakar mata, faham? Okay, tiba masanya you ambil 15 daripada makanan. Kalau masih sihat lagi bagus, kalau cuma sikit-sikit je power, tak tinggi sangat pun bagus, ataupun yang tinggi nak bagi kurangkan supaya you improve. Dan juga seri muka you pun naik. Dia bukan takat mata saja. You mesti ingat, bila saya bagi apa-apa pun bukan dia ubat. Kalau ubat, kalau sakit mata, you bagi drop mata, itu ubat. Kalau dia merah, bagi ubat lawan bakteria kat situ, itu ubat. Tapi bila saya bagi jenis makanan ni, dia jaga mata dan dia juga jaga seluruh badan, maka you akan dapat kesan sampingan yang positif. Nombor satu namanya lutein. Dalam buah-buahan yang banyak vitamin C seperti citrus, lemon, kan, sayur-sayuran. Lagi sekali saya tekankan, D&D diet boleh memainkan peranan, sebab kita pun suka sangat kalau you ambil citrus. Citrus ni saya kata apa, bahan atau buah-buahan yang ada limau lah, macam orange, grapefruit, buah limau Bali, as long as dia ada limau atau lemon ataupun lime, very good. Okay, dalamnya ada lutein. Dan satu lagi, you kalau dalam masalah mata ni, selalu dia orang akan recommend you namanya zeaxanthin. Nama zeaxanthin itu compound yang ada lagi sekali dalam you punya sayur-sayuran, ataupun kalau you ambil banyak daripada bahan-bahan daripada lautan. Bukan ikan dia punya ni
kan rumpai-rumpai laut ya, seaweed tu semua bagus. Okey, semua jenis buah-buahan semuanya ada vitamin C, jangan risau. Okey, terutama sekali buah-buahan yang seperti nenas, you suka avocado pun tak apa, banyak lagi mango, banyak lagi buah-buahan banyak vitamin C kan. So orang kata apa, sampaikan carrot, sampaikan lobak, semua pun ada vitamin C. Of course, yang saya punya favorite sekarang apa tu, celery lah pun boleh. Satu lagi yang terkenal sekarang ialah vitamin E. Ini selalunya boleh didapati dalam kebanyakan daripada kita punya makanan yang baik-baik, yang bagus-bagus, daripada flaxseed oil, kalau barley pun boleh, air barley pun ada, kalau wheat pun ada, lepas tu palm oil, tahu tak, kalau nak ambil minyak kelapa sawit, minyak kelapa dara pun ada vitamin E ni. So banyak lagi. Kalau ada satu tumbuhan kat luar tu namanya anata, banyaklah. Cuma vitamin E tu khasnya, kalau you nak beli namanya tocotrienol. Vitamin E yang bagus ada sekarang kat farmasi pun ada. Lepas tu you bergantung kepada makanan lah, senang. Ambil D&D diet mesti kena punya ada vitamin E kat situ. Zinc memang, sebab tu dalam semua makanan saya bagi tu, kalau you ambil diet yang bersesuaian, dia dah cover kebanyakan. Cuma yang tak ada, contohnya B12 dia, you kena ambil daripada nutritional yeast. Dari sudut pemakanan yang tak cukup, yang D&D diet cuma B12, yang lain semua ada, zinc ada, potassium semua ada. Tapi malam ni kita nak fokus kepada mata, so supaya you tak lari pada fokus kita, zinc mustahak sangat. Dan zinc tu sebenarnya bukan takat untuk mata saja kan, dia untuk sel kita grow, untuk blood circulation, untuk anti-inflammation. Masya Allah, zinc kalau tak ada memang tak boleh hidup kita ni. Termasuk libido kita pun nak kena pakai zinc. Termasuk nak lawan apa tu pandemik ni, nak lawan virus pun kan, herbal gel tu zinc very important, kita wajibkan ada. Sebab tu bagusnya. Vitamin A pula semua orang dah tahu. Okey, lebih-lebih lagi dalam carrot lah, ataupun makanan-makanan buah-buahan atau sayur-sayuran yang berwarna macam tu. Satu lagi yang terkenal ialah omega 3. Saya tak payah sebut lah, bila omega 3 tu you pastikan you ambil D&D apa tu, sachainchi oil ya, 369 ataupun RX 369 sachainchi oil. Pastikan you dapat yang original. Lepas tu air, saya kata tadi masalah dry eye semua tu boleh menyebabkan rosak mata, gatal mata atau allergic macam-macam, tarik mata dan sebagainya tu. Yang paling asas senang je, air dan garam. Boleh faham? Untuk kita balancekan balik sodium potasium kita, sebab bukan garam biasa kan, garam yang banyak mineral yang bagus-bagus tu. Baik, masalahnya sekarang ni you nak cari mana yang satu lagi saya cakap ni, nak tanam sendiri ke nak beli yang dah siap ke? Aloe vera, kalau you rajin tanam, you boleh buat sendiri kan, ambil isi dia, lepas tu you rebus kan, lepas tu you nak campur dengan honey sikit ke apa, makan 2 kali sehari. Bagus, amalkan aloe vera juice dia tu. Okey, lepas tu ginkgo biloba, you pernah tengok tak ginkgo biloba? Dia ginkgo biloba ni lebih kurang macam pegaga juga kan, design dia, tapi dia bukan pegaga. Kalau pegaga tu gotu kola, okay, yang ni ginkgo biloba, design dia macam kipas tu yang warna hijau tu. You buat jus pun boleh, you nak campur-campur dengan sayur-sayur lain pun boleh, buat ulam pun boleh. Lepas tu green tea, semua tahu kan, cari green tea yang berkualiti sikit lah. Nanti you asyik beli je, asalkan dia kata green tea, you beli, padahal tak apa-apa dia letak dalam tu. Zaman sekarang ni zaman orang duk fikir tak kisahlah, saya dia boleh buat duit je, dia lantak je. Sebab saya pernah tengok green tea yang cuma macam pewarna je, macam teh biasa pun kan pernah saya cerita kat kedai mamak tu, ada dia buat untuk dia bubuh colouring pun. Dahsyat tak dahsyat, tak apa, yang penting you dapatkan green tea bagus. Satu jenis berry yang bagus untuk mata, you pernah dengar kan, bilberry. Bahkan berry-berry semua ni, kalau bukan takat berry saja, buah-buah yang gelap warnanya, yang darker colour, contohnya kalau you katakan you nak makan you punya ubi keledek pun, ambil yang warna purple yang gelap tu, contoh untuk karbohidrat. Tapi yang lebih bagus ialah bilberry. Kalau nak ambil kacang, yang top sekali ialah almond. Okey, boleh almond. Lepas tu walnut. Okey, lepas tu satu lagi kalau saya ingat ialah macadamia.
tiga ni memang bagus. Number one is still almond lah. Tomato, pastikan tomato ni you masak ataupun you panaskan dulu atau you bakar dulu. Lepas tu baru you pecahkan dia, tak payah makan biji dia, ambil isi sahaja untuk lycopene-nya. Bagus untuk mata. Green leafy vegetable. Bila saya sebut green leafy vegetable, saya seorang yang menghijau, dan yang berdaun tak kira kecil atau besar, lagi gelap warnanya lagi bagus. Siapa yang tak ada masalah buah pinggang yang teruk-teruk, banyakkan bayam, banyakkan kangkung, banyakkan brokoli kan, ada apa lagi, gobis pun boleh walaupun dia tak berapa gelap, tapi dia sebab bagus untuk kanser, kebetulan dia juga bagus untuk mata kita. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau you susah sangat nak cari banyak jenis sayur-sayuran dan yang berwarna-warni, sama ada gelap atau merah atau orange dan sebagainya, kan rainbow tu bagus untuk mata. Lagi banyak warna lagi dia bagus. Okay? Sebab tu kalau you sudi, you boleh ambil tadi Sachainchi oil kalau nak ambil daripada saya untuk omega 3. Kalau untuk rainbow food, you boleh ambil RX Lite. Walaupun RX Lite tu dipositionkan sebagai superfood untuk bagi mereka yang nak jaga badan supaya tak rasa lapar dan sebagainya, mengganti makanan lunch atau dinner, boleh cukup satu sachet je, tetapi dalam tu ada superfood, dan dia boleh juga digunakan untuk menggantikan makanan untuk penjagaan mata pun. Sebab apa? Dia ada moringa, ada pegaga, dan ada 28 jenis berry, sayur, yang berwarna-warni semua. Ada dipanggil rainbow food dalam tu. Baik, jadi insyaAllah kalau siapa yang boleh mempertahankan mata, vision you tak jadi masalah, bersyukurlah. Sebab mata sebenarnya adalah number 2, lebih dari segi kompleksitinya. Dalam body kita ada nombor 1 yang paling kompleks, siapa tahu? Yang paling orang panggil apa, dari segi dia punya supply, blood supply, dia punya nerve, dia punya neuron, semua tu nombor 1, siapa tahu apa dia, dan memang kita perlukan sangat-sangat. Kalau tak ada tu kita tak boleh. Jawapannya ialah otak. Sebab tu Tuhan bagi special untuk manusia. Dia punya complexity, dia punya susahnya nak belajar dan nak faham. Dia ada yang ketara dan ada juga yang abstrak. Tapi nombor 2 ialah mata. So, nombor 1 otak, nombor 2 yang mata. Okay? Lagi sekali mendoakan anda semua sihat walafiat, dan tolong tekan like dan love, bagi berita yang terbaik bagi mereka yang masih lagi bertahan sabar. InsyaAllah benda ni akan berlalu. Sampaikan pesan yang terindah, kata pada mereka banyak bersabar, okay? Dan jangan buat benda yang pelik-pelik. Okay? Jangan beranikan diri. Zaman sekarang tak ada nak boleh tunjuk siapa hero pun. Dia tak kenal doktor ke, you orang rendah ke, orang tinggi ke, tak kira pangkat, betul tak? Dan sekarang pula dia tak kira umur, betul tak? Orang muda pun kena, budak-budak kecil pun boleh kena. Jadi jagalah nasihat ni elok-elok, bagi tahu pada seramai mungkin, dan ujung-ujung tekan love, tekan like, dan tekan share kalau sudilah, untuk ramai lagi yang tahu. So saya ingin teman anda supaya anda sentiasa berfikiran positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay home. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung,
jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7-day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk sama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,